Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekalian sudah bersedia belum? Okey, baik. Kita jangan buang masa. Ini kita nak cerita happy sikit. Dan happy hormone ni sebenarnya memang real. Bukan sesuatu perkara yang kita reka-reka. Memang Tuhan jadikan beberapa jenis hormon, berpuluh-puluh hormon sebenarnya. Tapi malam ni ataupun petang ni saya nak cerita cuma 5 sahaja yang cukup untuk membawa kepada satu keadaan kalau you pandai jaga 5 hormon ni, dia akan menjadikan kita happy ever after. Tapi tak mungkinlah, Tuhan tu kan sentiasa menduga kita. Mesti ada kadang-kadang dia tekan dengan dugaan-dugaan ataupun penyakit ataupun ada masalah. Tetapi apapun, kita boleh beratkan sikit ataupun kita kuatkan sikit ke arah happy hormone ni. Boleh. Saya akan cerita bagaimana caranya. Semoga you ambil nota ni dan share dengan kawan you. Banyak kes-kes termasuk penyakit kanser pun, terutama sekali kanser lah, ada penyakit autoimun. Kalau anda belajar dari sudut penyakit kulit, penyakit dari segi GIT ni, gastrointestinal tract, sembelit, ada masalah-masalah senak, kembung, masalah period tak balance dan sebagainya, masalah panic attack, semuanya ada kaitan dengan hormon-hormon yang saya nak cerita ni. Sebab itulah you kena belajar dan pay attention, dan saya akan bagi solusinya. Okey, kita tak mahu sembang kosong pada petang ni. Okey, kita mulakan dengan dasar dahulu. Dan saya ingin tanya soalan pertama, iaitu mana lebih mustahak, happy ke health ke? Maksudnya jadi happy ke, jadi gembira ke, ataupun kesihatan? Mana lebih mustahak? Cepat. Mana yang dulu dipentingkan? Happy dulu ke health dulu ke? Cepat. Happy is healthy. What about healthy is happy? Okey, semua tu memang ada kaitan sebab dia punya perbezaan tu sedikit sangat. Dia punya kekuatan antara happy dengan healthy sama kuat. Cuma yang mana yang lebih penting? Saya bagi tahu. Kajian telah dijalankan, ada 5 asas utama sebelum kita jadi happy ni. Nombor 1 ialah kesihatan sama kuat, tapi kalau ada 1% lebih, sihat dulu. Sebab apa? Kalau you kena gout, rasa you nak pergi masjid pun susah, you nak pergi rumah kawan pun susah, kalau kawan ajak makan pun susah. Tapi betul juga, kalau you tak happy, you boleh berpenyakit. Boleh sampai jadi, saya kata apa tadi, kena kanser. Sebab tu perbezaannya cuma 1%. Namun saya kata apa tadi, ada 5 asas untuk hidup secara yang orang panggil happy ni. Nombor 1, mestilah sihat walafiat, betul tak? Nombor 2, mestilah ada tempat tinggal yang comfortable. Tak semestinya ada istana kayangan dan sebagainya. Tapi kalau bumbung tu tiris ataupun bocor, susah nak tidur kalau hujan datang dan sebagainya, pun tak boleh jadi happy. Betul? Okey, so kena ada asas dia, tempat tinggal. Nombor 2, nombor 3 ialah mestilah ada pemakanan yang mencukupi. Saya tak kata terlalu mewah, tapi mencukupi untuk satu keluarga. Tak boleh mak bapak aja yang makan kenyang, anak macam mana? So kena jaga makanan yang mencukupi. Nombor 3. Nombor 4, mesti ada keselamatan. Maksudnya tak ada banyak pencuri, penyangga, tempat tu tak tenang nak tidur, kunci sampai 3 mangga pakai pun takut lagi. Tu bahaya juga. Susah nak dapat happy atau nak jadi gembira, nak jadi orang kata bahagia dalam hidup pun susah. Dan last sekali, asasnya ialah setiap satu ni semuanya personalized ataupun bergantung kepada si ampunya nak happy tak happy. Sebab apa? Setengah orang dia ada semua ni, dia tak happy juga lagi. Orang ni cuma ada setengah je daripada yang dia harapkan, pun dia dah happy. Jadi lain orang lain dia punya tindak balas dia, betul? Jadi bergantung kepada you punya pengalaman lepas, masalah stres, ataupun you ada pengalaman yang pahit, yang kadang-kadang luka lama berdarah kembali. So macam-macam cerita lah. Tapi setengah orang tu dia cepat bersyukur, dia tenang, dan dia dah, orang panggil qanaah lah, semuanya I have enough. Jadi tuan-tuan sekalian, ini 5 cara yang saya janji pada anda pada petang ini, iaitu untuk menaikkan. Kalau asas ni dah steady, macam mana kita nak mempertahankan supaya kita sentiasa happy? Tidak lain tidak bukan, nombor 1 ialah Allah. Apapun mesti berdasarkan kepada payungnya. Semua yang saya cerita mestilah Allah. Berarti semuanya mesti bismillah dahulu. Betul? Okey, itu nombor 1. Tetapi yang 5 hormon yang dimasukkan hari ini ialah
Nombor satu ialah kita kena tingkatkan yang dinamakan dopamin dulu, dan caranya ialah nombor satu, dopamin ni dipanggil reward hormone. Maksudnya bila kita dapat sesuatu hadiah ataupun sesuatu pleasure atau sesuatu yang kita suka, sehinggakan shopping pun, kalau kita boleh shopping, boleh beli barang tu, kita dah happy. Faham? Itu dipanggil dopamin. Hormon ni keluar apabila you pergi KLCC, you pergi supermarket atau you pergi tempat-tempat shopping. Katakan saya ni minat beg tangan lah, betul tak? Biar kalah membeli, kata. Biar kalah membeli, jangan kalah membeli. Maksudnya biar menang membeli. Biar kalah dengan husband tak apa, tak asalkan dapat satu beg tangan. Contoh, kan happy tu. Itu contoh. Faham tak? Sebab tu you tengok setengah orang tu dia nak keluar daripada kedai tu tak boleh. Dia rasa berat kaki dia selagi mana dia tak ambil sesuatu. Maksudnya dia kena reward. Itu dopamin dah mula keluar. Nombor dua, motivasi. Kalau dapat motivasi ataupun dapat bos bagi tahu, kata you are doing a good job. Jadi bila sesuatu kerja dijalankan, orang bagi, tak payahlah hadiah all the time, orang bagi pujian pun cukup. Itu berarti dopamin keluar. Dan you suka mendapat benda-benda ini yang positif, tak ada salahnya, betul tak? Setiap kerja yang ada target, ada dia punya, orang panggil apa, tujuan dia. Bila you sampai dan you habiskan kerja you rasa puas. Tak semestinya orang bagi, kadang-kadang orang tak tengok pun, tapi you sendiri rasa puas. Saya terus terang, macam dopamin ni selalu keluar ke dalam badan saya apabila saya buat lecture macam ni. Pasal apa? Saya rasa puas. Saya rasa macam saya dah sampaikan sesuatu pada anda, dan sama ada ramai ke tak ramai orang follow, itu nafsu kan. Kita kena jaga baik-baik, jangan nak tengok ramai orang follow je. Tetapi sebagai seronok nak mengajar ni, bila habis je saya rasa ringan badan, rasa cerah mata. Kadang-kadang mengantuk sebelum buat program kan, duk baca, duk mentelaah semua. Tapi bila lepas ni, you tengok saya habis 15 minit ni, you tengok muka I. Bukanlah saya nak menunjuk, tapi saya nak bagi bukti dopamin I dah keluar. Sebab tu kalau you tengok I, kalau tak ada 3-4 hari, saya jadi resah gelisah. Orang kata, doktor, you ni buat kerja penat-penat, relax lah, apa ni, dah pencen-pencen ni kan. Tetapi saya rasa lain, sebab saya rasa puas. Itu dipanggil dopamin. Kalau ambil exam, bila you lepas exam, you lulus, wah, masa tu dopamin you banjir satu badan, faham tak? Tapi panik juga kan nak ambil result tu. So tidur pun boleh. Dengan tidur pun kita dapat dopamin, hidupkan kembali dia punya hormon tu. Ada lagi, kalau you pandai celebrate, you orang panggil meraihkan setiap benda-benda yang you dapat tu walaupun kecil. Contohnya kita pagi-pagi tengok matahari, kita kata alhamdulillah, subhanallah, masya-Allah kan. Itu juga dopamin kita keluar. You mungkin tak perasan ni semua. Sebab tu you rasa tenang bila dengar burung berkicauan. Itu adalah hadiah yang secara halus, yang kecil-kecil, yang free of charge. Setengah orang kena pergi holiday ke Langkawi, kena duduk 5-star hotel, nak kena pergi Dubai, kan. Kadang-kadang orang rasa macam kena pergi umrah every year. It's okay kalau you ada duit, tapi jangan sampai you terseksa, faham tak? Itu kalau yang dah berduit. Yang tak ada berduit, tak salah fikir semua-semua tu. Dan ada juga orang makan, pergi restoran tempat yang dia suka sekali sebulan. Itu bagi dia dopamin, dia seronok, dia dah plan nak pergi, katakan restoran Chef Wan, mahal sikit tak apa, bayar sekali sebulan tu, no problem kan. So kalau tak ada duit, kita pergi yang kios biasa-biasa, tapi satu family pergi. Nak pergi dan balik tu adalah reward. Ini dopamin keluar. Boleh? So itu satu cara. Jangan risau, buat je benda kecil-kecil, meriahkan. Okay. Nombor 2, kita kena naikkan hormon yang dinamakan oksitosin. Saya ulang, oksitosin. OXYTOXIN. Oksitosin ni dia selalu keluar semasa you bersama dengan orang yang you sayang. Maksudnya dengan family you, suami isteri, anak, cucu. Kadang-kadang you boleh peluk, you cium dia orang, you pegang tangan dia orang. Kan pipi anak cucu kita tu, kalau kita cium dia orang tu kan rasa lain kan. You dakap, perkataannya ialah peluk.
ataupun kalau yang suami isteri tu hubungan intim adalah sebahagian daripada mengeluarkan oksitosin ni. Sebab tu dia panggil the love hormone. The love hormone ni sebenarnya kita terlalu berkurangan. Jadi kita nak naikkan balik. Macam itulah kalau ada kucing, kalau you bela burung, you bela ni pet binatang yang you sayang tu, kadang-kadang you sanggup bela kucing daripada bela nak dapat anak sendiri pun ada kes macam tu. So janganlah anda risau kenapa you boleh rasa sebab macam tu, sebab oksitosin itulah menyebabkan you kasih sayang tu kuat sangat walaupun dengan cuma binatang aja pun. Sebab baby, binatang peliharaan ataupun apa lagi, kalau orang kata pujian pada you, orang puji you lah kan, rasakan macam mana kan. Tapi macam mana nak dapat pujian selalu? Tak adalah hari-hari boleh dapat, senang je nak dapat pujian. You puji orang dulu. Saya ulang, you puji orang dulu banyak-banyak, you pun sekurang-kurangnya dapat setengah pun tak apa. Sebab apa, body kita ni fitrahnya kalau dapat pujian yang sederhana lah, jangan sampai nak jadi fitnah pula kan. So okey lah, oksitosin tu memang the best. Okay, so ingat baby kita, pet binatang peliharaan kita, anak pinak, suami isteri, pegang tangan, peluk, cium dan sebagainya tu is mengeluarkan oksitosin. Tak payah bayar apa-apa pun. Betul? Okey, seterusnya yang ni you kena dengar, serotonin. Kita kena tingkatkan serotonin tu supaya kita happy selalu. Sebab apa? Dia ada kaitannya dengan mood kita. Mood ni maksudnya kita punya emosi kita lah. Dia nak stabilize tak? Kan setengah orang tu sekejap dia panas, sekejap dia sejuk, sekejap dia melenting, sekejap baik macam malaikat. Tak steady langsung. Jadi kita nak stabilize tu, mood stabilizer dia panggil, namanya serotonin. Serotonin terkenal bagi orang yang suka kena matahari. Matahari adalah penawar untuk keluarkan serotonin. Ada jenis makanan-makanan yang banyak triptofan, seperti kalau dulu-dulu makanan laut yang bersih tu boleh lah. Sekarang you kena hati-hati, lebihkan kepada sayur-sayur hijau, pumpkin, avocado. Ada makanan yang tinggi triptofan, sebab dia akan keluarkan serotonin. Serotonin tu nanti akan memberi you rasa happy, seperti orang lepas berjalan kaki kat dalam hutan. Ni nature, kawasan-kawasan yang alami lah kan, yang natural. Yang natural ni bagus sangat-sangat, sebab you bawa ketenangan dan you happy. Exercise pun antaranya bagus. Setengah orang muzik yang dibenarkan bagus. Yang swimming, yang sikit-sikit exercise yang bawa jadi peluh, tak payah berat-berat. Lepas tu yang paling penting ialah nak kuatkan serotonin ni, kena jaga bakteria. Di sinilah prebiotik, probiotik. Ingat tak yang makan serat lebih, makanan-makanan, buahan, sayuran yang saya kata bagus untuk bakteria, dia akan keluarkan, bakteria ni akan bantu keluarkan serotonin. Jangan main. Okey, kena jaga betul-betul. Sebab tu kalau orang lapar, orang tengah betul-betul lapar, you jangan kacau dia, sebab dia boleh jadi angry. Dia boleh bukan jadi hungry, dia jadi hangry. Lapar campur marah, jangan kacau dia. Sebab dia punya serotonin belum mari lagi. Faham? Kalau you rajin suka tolong orang, pergi malam-malam kat tempat yang banyak kelandangan tu, bagi orang makan, tak payah banyak, mungkin 10 bungkus you sponsor anak yatim ke, you pergi. Zaman sekarang ni, maksudnya bulan ni lagi dahsyat, you akan dapat serotonin tu bila tolong orang. Walaupun orang yang dapat manfaat tu, tapi you secara automatik bila you membantu orang. Sebab tu you tengok setengah orang tu memang tiap-tiap tahun dia pergi Syria, dia pergi Palestin dan sebagainya, dia pergi Sabah, Sarawak, Kedah, Kelantan, membantu orang. Sebab apa? Dia feel, dia rasa dia punya serotonin tu naik. Orang pun heran kenapa dia rajin malam-malam pukul 2 baru balik, pergi hantar kat Chowkit semua tu, sebab dia punya serotonin, dia suka dapat benda tu. Dan orang yang boleh dapat urut tahu tak, massage pun boleh naikkan dipanggil serotonin. So tak salah kalau you dapat urutan yang baik, dia meningkatkan serotonin. Okey, termasuklah refleksologi semua tu. Dan dua lagi, endorfin. Hormon endorfin ni you pernah dengar, dia memang gian betul. Kalau siapa yang suka endorfin ni, dia tak boleh
Tak kena. Seminggu kalau 3-4 kali tak kena endorfin ni, dia rasa resah, gelisah, gatal, demam, rasa tak seronok, marah-marah pun. Pasal apa? Endorfin tak keluar. Daripada mana? Endorfin ni nama hormon yang disebut-sebut ialah dia panggil the painkiller hormone. Dia membunuh sakit-sakit. Bukan sakit apa? Sakit yang suka pergi exercise tu. Orang yang suka exercise, yang gila exercise, kalau dia tak pergi exercise, endorfin dia tak dapat. Itulah saya kata tu. Kadang-kadang gaduh-gaduh pun ada. Kan sanggup lepas tarawih sekarang ni, orang dah pukul 10.30 more, dia tak payah more lagi dah. Dia hilang daripada rumah. Rupanya dia duk nampak dah jalan mana dia nak pergi cycling malam tu. Dengan lampu dia, dengan air dia semua. Sanggup. Sebab tu dia pergi tempat yang cepat-cepat habis tarawih tu. Faham tak? Sebab apa? Dia nak dapatkan endorfin. Pukul 12 nanti baru dia tengah panas, pukul 1 dia balik rumah. Macam jangan pula tak buat tahajud pula, betul tak? Yang lain semua boleh buat. Tapi itu peribadilah. Sebab apa kena tahajud? Sebab tahajud adalah ada kaitan dengan serotonin. Semua sembahyang yang orang panggil apa, dalam keadaan khusyuk, ada kaitan dengan serotonin. Okey, yang endorfin ni ada kaitan dengan aktiviti yang kasar sikit, yang suka exercise, yang suka ambil tengok cerita-cerita movie yang interesting, yang funny pun boleh, ataupun yang menakutkan pun boleh, yang bagi semangat, kan, cerita-cerita yang spy ke cerita yang menakutkan pun dia orang kata menaikkan endorfin. You perasan tak, setengah orang dia takut cerita tu tapi dia nak tengok juga lagi. Itu endorfin lah tu dia cari. Ada kawan saya tu, dia kalau dia ketawa, semua orang lain boleh ketawa. Pasal apa? Dia punya ketawa tu berjangkit. Saya pun masih ingat lagi. Tapi ada setengah orang ketawa, kita naik geram juga. Kau tak ada pasal pun kau ketawa juga. Tapi dia yang dapat endorfin. Kita yang marah ni dapat kortisol pula naik, hormon yang kita tak nak. Lagi satu, makanan yang agak spicy, yang pedas-pedas, yang boleh makan lah, yang you boleh telan sampai tak ada lah, sampai menangis-nangis. Okey, main golf pun gian lah tu. Tapi yang mana yang agak-agak muda-muda sikit tu, hati-hati sikit, nanti banyak masa tinggal suami pula, tinggal isteri dan anak pula, sebab tahulah main golf kan. Jangan sampai rumah tangga jadi kucak-kacir pula. Walaupun kita nak happy, tapi kita tak boleh happy seorang. Sebab ingat tak tadi masa oksitosin kan love hormone. Kalau you cuma dapat endorfin tapi oksitosin you jatuh, maksudnya you dapat orang meluat kat you, family you tak suka kat you sebab you buat benda-benda yang tak peduli langsung kat dia orang. Bahaya juga kan. Jadi 5 hormon ni, last one namanya apa? Sekejap, saya tak habis satu lagi ni. Yang endorfin tadi, dark chocolate. Yang 75% ke atas tu, yang pahit-pahit tu. Rupanya dark chocolate ataupun essential oil yang bagi bau-bau yang bagi naik balik semangat tu. Yes. Last sekali, melatonin. Senang aja. Melatonin ni paling senang. Senyum sokmo pun betul. Senyum sokmo ni 4-4, 5-5 ni dapat. Tapi yang melatonin ni you tak dapat lah. Sebab kalau you senyum masa you tidur, bahaya juga. Nanti takut isi you tanya you senyum pasal apa semalam. Yang penting melatonin ni ialah hormon sewaktu you tidur bertepatan dengan waktu. Saya ulang, bukan tidur sembarangan, tapi antara pukul 11 sampai pukul 4 pagi itu adalah timing yang harus dalam keadaan REM, tidur yang ikut dia punya circadian tu kan, ada naik turun setiap 1,5 jam. Dia keluar dia punya kadang-kadang sampai mimpi, kadang-kadang sampai nyenyak habis tak ingat satu dunia pun. That is the best sleep quality. Of course you kena tidur lebih kurang 6-7 jam kalau dapat. Tapi kalau tak pun sekurang-kurangnya saya kata daripada pukul 11 sampai 4-5 pagi tu tahajud, betul lah tu. Okay, right. So tuan-tuan sekalian, anda dah belajar hampir 5 hormon ni boleh dikeluarkan anytime, dan sentiasa berhati-hati jangan sampai lupa kepada payung. Semuanya terserah balik kepada Allah SWT. Sebab apa? Kalau kita lupa pada dia, tak ada ilmu yang kita belajar ni boleh menenangkan jiwa, boleh bagi kita happy. Sebab hanya dengan mengingati Allah saja kita jadi tenang. Bila tenang baru boleh jadi happy. Okey, kita jumpa lagi
Dan kebetulan kita punya tagline pun let go and feel happy, betul tak? Dan kita selalu mendoakan anda supaya hidup bahagia, akhirat syurga. Dunia bahagia, akhirat syurga. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih.